M01 Asas Komunikasi Pekerjaan. Submodul 1 Bahasa Kerja yang Bersesuaian. Modul ini akan menerangkan berkenaan tujuan dan pengenalan mengenai jenis bahasa tempat kerja, bahasa di tempat kerja dan juga panduan serta tanggungjawab kerja serta prosedur tugasan kerja. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan bahasa kerja, penggunaan bahasa yang sesuai di tempat kerja, serta komunikasi lisan dan bukan lisan. Modul ini menerangkan penggunaan bahasa yang sesuai dalam berkomunikasi di tempat kerja. Ia merangkumi komunikasi berkesan secara oral dan bertulis mengikut garis panduan tanggungjawab pekerjaan. Penerapan bahasa kerja dengan perkataan yang sesuai perlu diamalkan dalam berkomunikasi di tempat kerja. Dalam pelbagai bidang pekerjaan, kemahiran bahasa diperlukan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan rakan kongsi sama ada dekat atau jauh. Kemahiran bahasa yang baik sudah tentu akan meningkatkan peluang pembangunan kerjaya. Semakin tinggi tuntutan tugas, semakin tinggi kemahiran bahasa diperlukan. Pada masa yang sama, keperluan kemahiran bahasa akan sentiasa meningkat dalam kerjaya pekerja. Bahasa kerja boleh ditakrifkan sebagai bahasa yang digunakan dalam syarikat, negeri, pertubuhan atau organisasi sebagai alat komunikasi. Bahasa kerja ini perlu terutamanya dalam organisasi yang terdiri daripada ahli-ahli yang berlatar belakangkan bahasa yang berbeza sebagai usaha untuk memastikan tiada kesilapan dalam komunikasi. Sebab utama untuk mewujudkan bahasa kerja adalah penjimatan kos kerana tanpanya akan ada keperluan untuk menterjemah semua ucapan, kertas kerja, keputusan dan memo ke dalam setiap bahasa. Walau bagaimanapun, bahasa pilihan selalunya daripada bahasa yang dituturkan di tempat kerja itu sendiri. Bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Sepanyol dan bahasa Jerman ialah bahasa bekerja yang paling biasa bagi kebanyakan badan antarabangsa. Walaupun begitu, bahasa kerja bergantung kepada kawasan dan jenis organisasi. Jika mereka tidak biasa dengan bahasa tempatan yang dituturkan, maka tafsiran perlu disediakan. Dalam kerja harian, semua pekerja akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas di syarikat. Ia adalah penting untuk mereka memahami antara satu dengan yang lain. Jika ini tidak berlaku, salah faham yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas boleh membawa kepada kemalangan. Perkara yang sama juga timbul bagi beberapa senario yang menjurus kepada keselamatan. Maka, pentinglah bahawa semua orang memahami antara satu dengan yang lain. Untuk memastikan semua pekerja memahami arahan yang berkaitan dan tanggungjawab kerja yang berkaitan dengan tugas mereka, syarikat perlu mewujudkan garis panduan bahasa kerja yang ditetapkan. Bahasa kerja adalah penting supaya komunikasi daripada pekerja ke peringkat tertinggi organisasi ataupun sebaliknya berjalan dengan lancar. Di Malaysia, amalan biasa dalam organisasi yang mengambil pekerja asing ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama untuk kerja di samping menjadi bahasa rasmi dalam perhubungan komunikasi. Bahasa Inggeris pula menjadi bahasa kedua bagi bahan rujukan dan digunakan dalam keterangan barangan dari luar negara. Bahasa Inggeris juga sering digunakan sebagai bahasa kerja di dalam organisasi asing. Slangar, dialek dan jargon. Penggunaan slangar, ungkapan dialek dan jargon di tempat kerja boleh menjadi penghalang kepada komunikasi dan juga boleh juga mempengaruhi tanggapan orang terhadap kita. Slangar merujuk kepada kata-kata atau ungkapan yang dianggap sangat tidak formal. Slangar biasanya digunakan oleh orang di dalam kumpulan umur tertentu atau dalam kumpulan etnik atau budaya untuk berkomunikasi sesama sendiri. Penggunaan slangar boleh mendatangkan kesan negatif.
Orang lain mungkin tidak akan memahami apa yang ingin kita sampaikan. Mereka juga mungkin akan terasa terasing, malah mungkin tersinggung perasaan, terutamanya jika mereka lebih tua atau memegang jawatan yang lebih tinggi di tempat kerja. Sesetengah kata dan ungkapan selangak mungkin sesuai digunakan di luar tempat kerja tetapi tidak sesuai di tempat kerja. Contohnya, steady bro, Jun babe, ngam, kantoi, kau-kau lah. Itu merupakan beberapa ungkapan selangak yang lazim digunakan di Malaysia. Dialek ialah logat atau bahasa daerah. Dialek mungkin berbeza daripada jenis bahasa standard dari segi sebutan dan tata bahasa atau mempunyai kata-kata yang sama sekali berbeza. Disebabkan bukan semua orang boleh memahami logat atau bahasa daerah, lebih elok dielakkan daripada penggunaannya di tempat kerja. Jargon ialah kata-kata atau ungkapan yang digunakan oleh orang yang bekerja dalam bidang tertentu. Kata-kata dan ungkapan ini mungkin sukar difahami oleh orang lain. Jargon hanya boleh digunakan sekiranya bercakap atau menulis kepada orang yang mengenali istilah yang digunakan. Sekiranya perlu, menggunakan jargon ketika berhadapan dengan orang yang bekerja dalam bidang yang berlainan, pastikan setiap kata jargon diterangkan maknanya. Menggunakan jargon apabila tidak perlu, terutamanya ketika berkomunikasi dengan orang yang tidak mengenali istilah yang digunakan, akan menjejaskan kejelasan dan menyebabkan ketidaksejajaran dalam antara mesej yang ingin disampaikan dan makna yang difahami. Di samping itu, penggunaan jargon boleh dilihat sebagai cara untuk cuba menyembunyikan fakta. Biasanya, orang lebih cenderung mempercayai kesahihan maklumat yang diterangkan dengan ringkas dan jelas. Contohnya, impedance buffer, binary fission, facultative anaerobe, chemical kinetic, unity gain amplifier. Contoh-contoh jargon yang diungkapkan di dalam tempat kerja untuk bidang tertentu. Bahasa yang sesuai di tempat kerja. Bahasa yang anda gunakan di tempat kerja boleh mempengaruhi kejayaan dan imej profesional anda. Penggunaan bahasa yang sesuai di tempat kerja juga boleh memberi kesan yang baik pada profesional anda. Oleh itu, anda perlu sentiasa berhati-hati untuk memastikan penggunaan bahasa yang sesuai di tempat kerja. Sentiasa gunakan bahasa standard dan mengikut peraturan bahasanya di dalam pertuturan dan penulisan di tempat kerja. Jika tidak fasih berbahasa Inggeris atau bahasa kebangsaan, berusahalah untuk bertutur dengan fasih dengan mencontohi cara profesional bertutur dan menulis di tempat kerja. Melalui cara inilah anda akan dapat menguasai kemahiran berbahasa. Berikut ialah beberapa perkara yang harus diambil kira dalam penggunaan bahasa di tempat kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal. Apabila berbual-bual dalam situasi yang tidak formal atau dalam penulisan tidak formal, anda boleh menggunakan bahasa yang kurang formal, tetapi anda mesti mengekalkan core profesional anda pada setiap masa. Yang kedua, elakkan kata makian dan lucah. Sumpah seranah tidak boleh digunakan di tempat kerja. Yang ketiga, elakkan komen berat sebelah atau menghina. Jangan gunakan kata-kata kesat atau bahasa yang bias terhadap mana-mana kelompok kaum, etnik, agama atau umur. Elakkan komen generalisasi, contoh atau jenaka yang melibatkan stereotip negatif. Yang keempat, elakkan penggunaan bahasa selangor dan jargon. Perlu juga berhati-hati menggunakan bahasa kiasan atau bahasa daerah. Yang kelima, bersopan santun. Anda akan lebih berjaya dan sudah pasti akan mempunyai hubungan yang lebih baik dengan rakan sekerja dan rakan sepejabat lain jika menghormati mereka dan bergaul dengan mereka secara sopan. Yang keenam, sertai kursus ataupun kelas. Untuk penggunaan bahasa yang lebih tepat apabila menulis dan bertutur di tempat kerja, anda boleh mengambil kelas atau menghadiri bengkel ataupun seminar tentang berkomunikasi dengan berkesan di dalam dunia perniagaan.
Perkara yang telah disebut akan membantu anda untuk menggunakan bahasa yang sesuai di tempat kerja. Jika prinsip-prinsip tersebut dipatuhi, orang lain di tempat kerja anda akan mempunyai tanggapan yang baik terhadap anda dan anda juga akan dikenali sebagai seorang pekerja dan rakan sekerja yang bersifat profesional dan bersopan santun. Jenis komunikasi. Istilah komunikasi biasanya bermaksud bercakap, menulis atau menghantar mesej kepada orang lain. Kemahiran berkomunikasi dengan baik diperlukan kerana kemahiran ini akan meningkatkan kemahiran sosial anda. Membina kemahiran berkomunikasi penting untuk memperkasakan keyakinan diri dalam apa jua keadaan hidup. Komunikasi berlaku melalui pertukaran simbol yang menggambarkan idea dan pengalaman. Bahasa ialah suatu sistem simbol umum yang digunakan untuk berkongsi pengalaman dengan orang yang lain. Simbol-simbol seperti gambar, warna, tanda dan bunyi boleh digunakan untuk berkomunikasi. Ekspresi muka, pergerakan, pakaian dan lain-lain juga adalah sebahagian bentuk berkomunikasi walaupun tidak menggunakan pertuturan. Komunikasi melalui simbol tanpa melibatkan bahasa dikenali sebagai komunikasi bukan lisan, manakala komunikasi dalam bentuk pertuturan atau bertulis dipanggil komunikasi lisan. Komunikasi lisan ialah proses menyampaikan maklumat yang melibatkan komunikasi menggunakan bahasa yang berkesan di antara penyampai dan penerima maklumat. Terdapat dua jenis komunikasi lisan, iaitu yang pertama, komunikasi oral. Komunikasi oral ialah proses penyampaian maklumat dan idea dari seorang individu kepada individu yang lain melalui pertuturan. Yang kedua, komunikasi bertulis. Komunikasi bertulis ialah proses menyampaikan maklumat dalam bentuk bertulis. Komunikasi bukan lisan. Satu lagi jenis komunikasi ialah komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan merangkumi aspek suara, badan, mata dan penampilan diri. Komunikasi bukan lisan ialah proses penyampaian maklumat dalam bentuk mesej tanpa kata-kata. Maklumat ini boleh disampaikan antara lainnya melalui pergerakan tubuh badan, postur tubuh badan, hubungan mata, paralinguistik iaitu nada suara dan kenyaringan suara, jarak atau ruang personal, ekspresi wajah, perubahan fisiologi dan pakaian serta penampilan diri. Walaupun komunikasi umum yang sering digunakan adalah melalui pertuturan ataupun penulisan, namun peranan komunikasi bukan lisan tidak boleh dipandang remeh. Senyuman, isyarat dan pergerakan badan tertentu juga mampu menyampaikan mesej kepada orang sekeliling. Isyarat bukan lisan penting kerana cara kita mendengar serta rupa, pergerakan dan reaksi kita menunjukkan sama ada kita peduli, jujur dan memberikan perhatian atau tidak. Apabila isyarat bukan lisan berpadanan dengan kata-kata yang kita ucapkan, ini akan meningkatkan lagi tahap kepercayaan dan memperbaiki hubungan antara kita dengan pendengar di samping menyampaikan mesej yang jelas. Jika tidak, ini boleh mengakibatkan ketegangan, ketidakpercayaan dan kebingungan. Jadi, jika ingin menjadi komunikator yang baik, anda perlu membina kepekaan terhadap bahasa, gerak-geri dan isyarat lisan diri sendiri kepada orang lain. Contohnya, penampilan diri dari segi pakaian, gaya rambut dan pilihan warna. Kedua, gerak isyarat, gerakan tangan, kenyitan mata ataupun anggukan. Ketiga, ekspresi wajah, senyuman, dahi yang berkerut. Keempat, postur, cara menyilang tangan, menyilang kaki dan cara duduk. Yang kelima, hubungan mata, gerakan mata ataupun kelipan mata. Dan yang keenam, paralinguistik, iaitu nada suara ataupun kenyaringan semasa berkomunikasi secara bukan lisan.